So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru subscribe kat sini, aku nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe, so thank you so much guys. Untuk video kali ni, yes, aku sekali lagi diberi peluang untuk collaborate dengan Infinix guys. Infinix ni produk yang aku dah pernah review dah sebelum ni. Kalau kau perasan video-video sebelum ni aku dah pernah review pasal dia punya smartphone, pasal dia punya laptop kan. And semua produk daripada Infinix memang aku suka, memang aku simpan and memang aku guna. So aku tak nak buang masa cerita lebih sangat pasal Infinix ni. Jom kita straight to the point. Produk yang aku akan review kat korang hari ni adalah produk daripada Infinix Zero X Pro. Kalau tengok dia punya kotak pun aku dah rasa macam amazed kan. Sebabnya kalau kau tengok dekat dia punya kotak ni kan, dia ada macam carbon fiber macam tu. Dia punya design macam carbon fiber lebih kurang macam tu. So memang aku suka dari segi dia punya presentation. Dekat kotak pun dah berjaya untuk menarik hati aku. Variant yang aku dapat ni which is yang 128GB RAM and 8GB ROM. Kita tak nak tengok banyak dekat bahagian dia punya kotak ni. Kita nak buka terus dia punya kotak ni. Tapi sebelum tu, sebelum kita buka dia punya kotak ni, dekat bahagian belakang ni dia ada tulis dia punya spek ataupun dia punya detail-detail pasal dia punya smartphone ni. And dekat sini dia ada tulis low blue light, lepas tu safe fast charge system daripada TUV Rinland. TUV Rinland ni aku akan explain dekat korang nanti. Features ni sangat-sangat membantu So once kau buka dia punya kotak ni kan, apa yang korang akan nampak which is dia punya smartphone tu terus. Tapi dia dah cover dengan dia punya plastik tu lah. Aku tak nak baca satu-satu sebab aku tak nak buang masa. Aku tahu korang boleh baca, so buat apa aku nak baca dekat korang kan. Satu lagi aku akan explain dekat korang ataupun aku akan review dekat korang pasal dia smartphone, pasal dia punya spek ni semua. So jom kita letak tepi dulu dia punya smartphone ni guys. Kita tengok dekat bahagian bawah kotak ni. Dekat bawah ni dia ada dia punya user manual. Of course setiap produk dia akan ada dia punya user manual. Dia ada bagi SIM ejector juga dalam plastik ni. Dia ada sediakan SIM ejector. Lepas tu dia ada welcome card dia. Kalau korang dah biasa dengan produk Infinix ni, dia akan sediakan welcome card yang jenis macam dollar macam tu. Tapi tu bukan duit pun. So dalam dia punya kotak ni, dia ada sediakan juga dengan dia punya casing guys. And apa yang aku suka pasal dia punya casing ni, kalau korang tengok dekat bahagian belakang dia punya casing ni kan, dia bukan macam casing biasa ataupun dia bukan plain. Dia ada macam texture dekat sini. So dia punya casing ni tak adalah nampak simple sangat. Dia still ada nampak nice juga. Tapi aku rasa aku tak akan pakai dia punya casing ni sebabnya dia punya smartphone tu lagi cantik. Nanti aku akan sentuhkan pasal dia punya smartphone tu dekat bahagian back panel dia. Kita tengok ada apa lagi dekat dalam dia punya kotak tu. Dia disediakan juga dengan charging cable guys. Yang ni charging cable type C. Lepas tu dia ada bagi kepala pengecasan juga. Yang ni 45W pengecasan guys. Okay, dan dekat dia punya kotak tu, jom kita tengok dekat dia punya smartphone. Dekat dia punya smartphone ni, first of all kita buka dulu, kita kopek dulu dia punya plastik ni, kita buang, kita nak tengok macam mana rupa phone ni, macam mana bahagian back panel dia kan. Cantik sangat-sangat aku cakap. Serius cantik. Kau tengok sendiri. Ni adalah dia punya jenis yang macam leather macam ni. Dia ada beberapa jenis lah. Yang aku dapat ni yang jenis yang macam leather ni. And kalau korang ambil yang biasa punya, dia punya back panel tu nampak macam reflektif ataupun berkilat macam tu. So aku tak berapa nak suka macam tu. Plus sebelum ni pun aku dah dapat jenis yang macam tu. So thank you so much Infinix sebabnya dah bagi variasi yang lain sikit untuk aku. So kalau kau tengok kat sini kan, dia bukan 100% leather guys. Dia macam plastik sikit, tapi dia umpamanya seperti leather. And apa yang bestnya kan, bila Infinix keluarkan produk ataupun back panel yang jenis macam ni kan, dia tak akan mudah untuk tinggalkan fingerprint. Lebih-lebih lagi aku ni orang yang jenis macam tangan berpeluh kan. So kalau kau pegang bahagian depan, kau dah boleh tengok dah. Dia memang ada fingerprint lah. Tapi dekat bahagian belakang ni kan, kalau aku pegang, dia takkan ada tinggalkan fingerprint walaupun sikit pun. Dia lebih baik daripada matte surface. Dia umpamanya macam korang dah pakai casing tau, tapi korang tak pakai casing lagi. Yang ni aku suka pasal dia punya bahagian back panel tu. So dekat sini dia ada tulis Infinix lah. Kecil je, dia tak ada besar-besar sangat Infinix ni. And dia tak ada nampak macam menyelah sangat. So dekat sini ada juga dia punya kamera guys. Dekat dia punya kamera ni kau boleh nampak kat situ dia ada 1, 2, 3 kamera and 1 flash. Aku akan review detail lagi pasal dia punya kamera ni. So kita skip dulu dekat bahagian kamera. Kita tengok dekat bahagian tepi tu. Okay, dekat bahagian tepi ni dia punya warna ni, nak kata warna silver tak silver sangat, nak kata warna gold tak gold sangat, tapi dia macam combine antara warna silver and gold tu. Tapi dia punya kelemahan dekat sini of course lah, bila dia punya permukaan yang macam reflektif macam ni ataupun metal macam ni, dia akan tinggalkan cap jari ataupun fingerprint dekat sini. Tapi aku rasa situ tak ada masalah lagi lah kot. Dekat bahagian belah kanan ni dia ada button kat situ. Kau boleh tengok dia ada rocker volume up dengan volume down kat situ, kau boleh adjust. Lepas tu dia ada power on off button. And dekat bahagian satu lagi tu dia tak ada button apa-apa, cumanya dia ada slot untuk micro SD card korang. Untuk micro SD card ataupun untuk korang punya SIM card. So dia boleh masuk berapa SIM card guys. Phone ni menggunakan 2 SIM card. Kalau boleh masuk 2 SIM card, dia boleh support sampai 2 SIM card. And kau boleh masukkan lagi satu micro SD card. So kalau storage yang ada dekat phone ni tak cukup, kau boleh masukkan korang punya external SD card. Dia punya nipis ni Infinix claim which is 7.8mm sahaja. So memang sangat-sangat nipis lah. Kalau aku pegang pun aku tak rasa macam satu bebanan ataupun rasa macam bulky orang cakap. Rasa macam tebal lah. Dia tak rasa macam tebal. Dia
Dia just nice saja. Memang grip dekat tangan, tak payah pakai casing. Casing kena buang dah tadi. Tapi aku simpan dah. Kita tengok dekat bahagian bawah pula guys. The first one dia ada speaker, and then dekat tengah-tengah tu dia ada port type C untuk korang charge dia punya smartphone ni. Lepas tu dekat sebelah port type C tu dia ada microphone yang kecil tu, and then the last one dia ada audio jack guys tu untuk korang letak korang punya headphone untuk korang nak dengar kan. So walaupun sekarang ni ramai orang dah guna macam bluetooth headset apa semua kan, tapi dia still kekalkan juga yang macam original ataupun traditional punya port ni, audio jack ni. So thank you so much Infinix. And dekat phone ni dia just ada satu saja speaker guys, which is dekat bahagian bawah ni. Dia tak menggunakan stereo speaker, just ada mono sahaja. So kalau korang nak tengok movie ataupun nak dengar lagu tu tak berapa nak shock sikit lah. Sebabnya aku ni dah biasa menggunakan dua speaker ataupun stereo speaker. So aku lagi prefer yang stereo speaker lah. Okay, tu dari segi dia punya luaran guys. Kita nak jump lagi detail, kita nak tengok lagi dalam lagi pasal phone ni. Kita nak tengok dari segi dia punya performance, dari segi dia punya ketahanan bateri, dari segi dia punya spec and everything. Let's go. So the first thing, dia menggunakan panel jenis AMOLED display guys. Bila menggunakan AMOLED display, dia punya hasil gambar ataupun hasil video tu nampak lagi cantik, nampak lagi nice lah. So contohnya kalau aku tengok video kan, dia memang boleh bagi resolusi yang terbaik lah. Sebabnya dia punya screen ni dah boleh support Full HD Plus display. And untuk orang yang suka main game, untuk orang yang suka main game ke, kalau korang nak scroll phone ni ke, nak main Instagram kan, korang nak scroll ke, dia memang sangat-sangat smooth. Sebabnya dia punya refresh rate bukan yang biasa-biasa, bukan 60 fps ke apa. Dia punya refresh rate which is 120Hz. Dia punya sistem operasi pula dia menggunakan sistem Android 11. So dengan Android 11 ni kau dah boleh download semua apps, kau dah boleh pakai semua apps sudah dekat dalam phone ni. So tak ada masalah lagi lah. Tak boleh nak update ke apa ke, memang boleh guna. And dari segi dia punya brightness, kalau kita tengok dekat sini kan, sekarang ni aku shoot dekat indoor, memang sangat-sangat terang lah dia punya brightness ni. Cumanya kalau aku pergi dekat luar macam mana? Kalau aku pergi dekat luar pun still okay lagi, still relevant, still boleh diterima pakai dari segi dia punya brightness ni. Aku still boleh nampak dengan terang, dengan jelas dia punya brightness ni walaupun dekat bawah cahaya matahari. Sebabnya dia punya brightness kat screen ni which is 700 nit guys. 700 nit tu dia tak adalah macam besar sangat, tapi still boleh nampak dekat tengah-tengah panas kan, aku still boleh nampak lagi dia punya display ni. Bercakap pasal game kan, okay, macam mana dia punya chipset, dia menggunakan chipset apa kan, nak tengok game juga kan. Sebab game sekarang ni susah sekarang ni, nak main game kena guna chipset yang elok kan. Chipset yang digunakan which is Helio G95. So chipset Helio G95 ni kalau korang nak main game yang berat-berat ke, kalau korang nak buat multitasking ke, kau nak download banyak apps ke, kau nak guna banyak apps at the same time pun tak ada masalah lagi. Sebabnya chipset Helio G95 ni dia boleh support lagi lah. And tadi kita cakap dari segi dia punya brightness dekat outdoor kan, dia boleh pergi maximum brightness sampai 700 nit. Cumanya kalau dekat indoor ataupun kalau dekat tempat yang gelap yang tak ada lampu kan, dia punya brightness ni boleh menyakitkan kita punya mata ke? Tak actually. Actually dia ada satu lapisan ni, lapisan yang sangat-sangat intelligent aku nak kata kat orang-orang semua. TUV Rinland. TUV Rinland ni dia akan ada satu lapisan low blue light. Maksudnya dekat sini korang tak akan perasan dia punya lapisan ni, korang tak akan tahu, and korang tak akan pernah dapat identify pun kewujudan dia tu. Sebabnya dia macam intelligent lah. Dia boleh rawat korang punya mata dekat dalam situasi yang gelap. Contohnya kalau kebanyakan phone kan, korang boleh cure korang punya mata dengan aktifkan dia punya night mode ataupun eye care vision ke benda tah yang dia akan tukarkan korang punya screen tu, dia akan jadi warna kuning. So bila kuning kan, korang nak tengok movie ke, korang nak main game ke, korang nak buat apa-apalah dekat phone korang kan, dia akan rasa macam pelik and dia rasa macam tak selesa dekat mata korang sebab dia jadi kuning. TUV Rinland yang ada dekat phone ni, dia boleh prevent korang punya mata, dia boleh jaga korang punya mata tanpa menghalang korang punya penglihatan lah, ataupun mengacau korang punya penglihatan. So tu sangat-sangat berguna and sangat-sangat nice lah features yang ada pada this smartphone guys. Untuk para gamers pula kan, kalau korang nak main game dengan menggunakan this smartphone pun tak ada masalah juga. Dia tak akan jadi panas sangat-sangat sebabnya dia memang dibuat untuk main game. Contohnya dia ada game booster Darling 2.0 yang dah ada dekat dalam phone ni. So kalau korang nak main game ke, dia memang support, dia takkan lag and dia takkan ada macam masalah teknikal ke, tiba-tiba hang ke, tiba-tiba macam phone korang akan shutdown ke, ataupun tiba-tiba phone korang akan jadi overheat. Dia tak akan jadi macam tu sebabnya dia boleh prevent phone korang ni daripada overheat and dia boleh run dia punya performance tu lagi better lah. Macam mana aku boleh cakap yang phone ni dia takkan panas? Bukan dia takkan panas, dia akan panas, cuma je dia punya suhu tu dia takkan overheat yang terlampau sebabnya dia ada heat pipe thermal module 2.0. So benda tu lah yang membantu untuk menyejukkan korang punya phone ni. Sebabnya korang tak
korang tak boleh tengok dekat luar ni sebab dia ada dekat dalam. So dekat dalam ni dia dah ada dia punya thermal tu, so dia tak akan jadi overheat yang melampau lah. Boleh jaga juga korang punya battery health. So bercakap dari segi dia punya capacity battery pula guys, phone ni nampak macam nipis kan, dia punya battery pun mesti nipis, mesti kecil kan. Tak. Dia punya battery capacity which is 4500 mAh. So aku rasa 4500 mAh tu dia dah boleh diterima pakai pada zaman sekarang ni, sebabnya orang akan pakai phone satu hari. So sepanjang penggunaan aku pasal phone ni kan, aku kalau guna satu hari tu kan non-stop lah. Kalau aku scroll Instagram ke, kalau aku buka YouTube ke, kalau aku shoot ke, satu hari tu dia boleh lepas lagi. 4500 mAh memang boleh diterima pakai, and dia boleh charge dengan cepat lah, sebabnya dalam dia punya kotak tu dia dah sediakan 45 watt pengecasan pantas. So 45 watt ni umpamanya aku bagi perumpamaan dekat korang selama 15 minit kalau korang charge kan, daripada 0% dia boleh pergi sampai 40% dalam masa 15 minit sahaja. So kalau nak full charge lebih kurang dalam less than 1 hour lah aku rasa. So still fast charging jugalah. Cuba korang bayangkan dia tak sediakan 45 watt fast charging tu, apa akan jadi? Mesti korang dah buang masa duk charge tunggu lama-lama kan. So thank you so much Infinix sebabnya dah sediakan banyak features ataupun banyak function yang ada dekat dalam phone ni. Okay, cakap banyak-banyak dari segi dia punya kamera pula. Aku tak akan ulas daripada dia punya kamera, cumanya aku akan tunjuk dekat korang. Korang nilai sendiri apa and macam mana dia punya keputusan, dia punya result yang korang nampak dari segi dia punya gambar dan dari segi dia punya video dekat phone ni. Tapi sebelum tu, jom aku cakap dulu pasal dia punya spek yang ada dekat dia punya kamera ni lah. So dia punya main kamera yang ada dekat atas ni, kalau kau boleh tengok yang besar ni, ni adalah dia punya main kamera guys. Yang ni dia punya main kamera. Dia punya main kamera ni 108 megapixel. Dia boleh support sampai 108 megapixel dengan aperture f1.8, and dekat sini dia ada OIS, Optical Image Stabilization. So dengan 108 megapixel ni, aku rasa tak ada masalah kalau korang nak ambil gambar yang cantik-cantik, yang korang nak simpan, yang korang nak print out, letak dalam album ke, tak kisah, sebabnya dia punya resolution tu dia takkan pecah. Tu baru dia punya main kamera ataupun dia punya wide kamera. Kita tengok dia punya ultra wide kamera. So dekat tengah-tengah ni, yang ni sebelah dia punya flash ni, yang tu adalah dia punya ultra wide kamera. Kalau yang macam main kamera tu 108 megapixel kan, yang ni dia 8 megapixel sahaja. And kalau kau nak shoot dekat tempat yang gelap, dia akan jadi macam ada noise sikit lah, sebabnya dia punya bukaan aperture tu dia akan jadi kecil sikit. Dia punya bukaan aperture which is 2.3 sahaja. And then the last one, kita tengok dari segi dia punya yang 60 zoom ni kan, 60x ni. Kalau kau tengok kat sini dia ada tulis 60x. Dia punya kamera ni yang 4 segi ni, yang ni dia boleh pergi zoom jauh sangat-sangat guys. Tapi dia punya megapixel tu just 8 megapixel saja, sama macam ultra wide kamera. Cumanya yang dekat dia punya kamera yang bawah ni kan, dia punya kamera zoom, dia punya periscope kamera ni, dia ada OIS juga, Optical Image Stabilization juga. Maksudnya kalau korang nak zoom jauh-jauh ke, korang nak kena stay korang punya tangan kan, okay, dia akan ada Optical Image Stabilization tu yang untuk membantu tak nak bagi bergegar sangat. Dia punya selfie kamera ni bagi aku okay, just nice je. Nampak macam dia tak ada nampak macam fake sangat korang punya muka tu, dia tak ada nampak macam flawless sangat. Aku suka dari segi dia punya video guys. Overall dari segi dia punya kamera ni kan, aku suka dari segi dia punya video, sebabnya dari segi dia punya video ni aku expect macam dia akan jadi pecah-pecah, dia akan jadi macam tak cantik kan. Tapi not bad. After aku dah shoot tu kan, aku macam terkejut, macam wow, not bad dia punya kamera ni. Memang aku sangat-sangat recommended lah. Kau tekan je link dekat description and kau beli phone ni, Zero X Pro. So tu je guys review aku pasal this smartphone. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.